Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada episod yang terakhir daripada surah Yasin ini. Dan lihat pada ayat yang penghabisan sekali bila Allah Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Pada muka surat 55 pada jilid yang ke-8 dan tafsir Ibn Katsir, terjemahan menunjukkan kepada kita tentang penutup surah ini menggambarkan bahawa segala kekuasaan itu, segala ketetapan itu adalah dalam pengetahuannya, dalam kehendaknya. Dan kalau kita flashback balik beberapa perkara berkaitan dan ada kena-mena kehidupan kita padanya, itu tugas sebagai pendakwah, menerusi kisah yang diceritakan oleh Allah dalam surah ni, bermula daripada ayat yang ke-20, 21, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, kisah Habib An-Najjar. Semua itu dalam ketetapan Allah. Kematiannya telah ditetapkan oleh Allah dan perjuangannya juga dimaklumkan kepada kita dalam konteks penciptaan yang baru ni. Dan perkataan malakut telah diterang kepada tuan-tuan berasal dari perkataan milk. Jadi kata itu, wazan tersebut sebenarnya tidak ada dalam kaedah bahasa Arab. Dia merupakan satu acuan ataupun satu wazan yang menunjukkan kepada mantap dan juga kukuh. Maka pada saat itu malakut difaham oleh kebanyakan para mufassirin makna kekuasaan pemilikan yang sangat kukuh lagi sempurna. Jadi bagai-bagai scene yang dibawa dalam surah Yasin ini menunjukkan kepada kita bahawa segalanya dalam ketetapan Allah. Dan Maha Suci Allah menjadikan satu itu benda itu sia-sia, walaupun pada hakikatnya kita melihat kematian itu pahit. Sebagai contohnya apa yang berlaku pada Habib An-Najjar. Maka dalam keadaan kita sebagai seorang Muslim yang hidup pada waktu ini, saya ada terang kepada tuan-tuan apa yang ditulis oleh Syekhul Azhar berkaitan dengan gambar atau patung yang diperintahkan Nabi SAW untuk disingkirkan dari Kaabah ketika pembukaan kota Mekah. Nabi memimpin 10,000 kaum muslimin itu. Jadi sejarah membuktikan bahawa kaum muslimin yang tertindas di Mekah pada awal Islam, kemudian Nabi menganjurkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah, Ethiopia, yang mana penguasanya pada masa itu Najasyi, seorang Nasrani yang disebut Nabi sebagai seorang yang adil. Ini menunjukkan kepada kita toleransi yang telah wujud seawal munculnya Islam. Jadi kalau kita lihat antara janji Nabi SAW kepada kaum Nasara setelah Nabi memasuki kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah pada 630 Masihi, maka ramailah rombongan datang, sama ada persorangan ataupun kelompok menemui baginda SAW. Salah satu daripada rombongan itu penganut agama Kristian dari Najran. Dan kita baca dalam surah Ali Imran, ayat-ayat yang dihidangkan di situ dalam makdubah yang sangat menarik yang saya telah kisahkan itu, bahawa menceritakan tentang 60 orang yang dipimpin oleh padi besar mereka. Tujuannya untuk berdialog dengan Nabi SAW perihal agama. Maka banyaklah pakar sejarah yang menguraikan perkara tersebut. Contohnya Ibn Ishaq, begitu juga Ibn Sa'ad dalam buku Tabaqatnya, Al-Imam Al-Bayhaqi dalam bukunya Dalailun Nubuwah. Semua sepakat tentang peristiwa itu dan adanya janji Nabi buat mereka kerana mereka takut nak melakukan mubahalah. Summa nabtahil fanaja'al la'natullahi 'alal kazibin. Bahawa siapa yang benar akan diselamatkan dan siapa yang ingkar akan dikenakan hukuman pada waktu itu juga. Mereka bersumpah dengan nama Allah di padang. Akhirnya golongan Kristian menarik diri takut untuk mengadakan mubahalah itu. Dan akhirnya Nabi SAW telah pun, baginda telah melaksanakan janji, baginda telah pun menetapkan janji untuk kaum Nasrani sebagai contohnya. Maka surat itu yang ditulis tuan-tuan yang mulia, antara lain disebutkan oleh Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar Imamul Akbar ni dalam kitabnya Kalimut Tayyib, tentang peristiwa izin Nabi bagi delegasi Najran untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Dan ketika diundang, ini merupakan satu tulisan yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Tayyib ketika beliau diundang dalam satu program makan di gereja di Swiss dan meminta izin daripada pimpinan gereja itu untuk melaksanakan salat di situ. Maka beliau membentangkan tentang janji yang Nabi SAW kemukakan. Ini penting untuk kita faham tuan-tuan. Mungkin sebahagian daripada kita tidak memahami dalam konteks dakwah yang dibawakan surah Yasin ini, seolah-olah
Kerja yang kita lakukan itu kena bergolok bergadai untuk menyampaikan Islam hingga menafikan dialog yang harmoni yang berlaku sama kita dengan mereka. Maka antara kata-kata yang dicatatkan tentang usaha Nabi menjinakkan kaum Nasrani ini, tuan-tuan, bahawa Nabi bersabda, Najran dan kelompoknya serta semua penganut agama Nasrani di seluruh dunia berada dalam perlindungan Allah dan pembelaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada harta mereka, agama mereka, baik yang hadir dalam pertemuan ini ataupun yang tidak hadir, termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka dan segala satu yang ada dalam pemilikan mereka sedikit atau banyak. Saya berjanji untuk melindungi pihak mereka dan membela mereka dan tempat-tempat ibadah mereka dan tempat-tempat pemukiman para rahib, penita-penita mereka. Demikian juga tempat-tempat suci mereka kunjungi. Nabi ini bersabda, tuan-tuan, berjanji untuk melihara agama mereka dan cari mereka di mana mereka berada. Sebagaimana pembelaan saya kepada diri dan keluarga terdekat saya dan orang Islam yang seagama dengan saya, kerana saya telah menyerahkan mereka janji yang diperkukuhkan oleh Allah bahawa mereka memiliki hak serupa dengan kaum muslimin dan kewajipan serupa dengan kewajipan mereka. Kaum muslimin pun berkewajipan seperti kewajipan mereka berdasar kewajipan memberi perlindungan dan pembelaan kehormatan, sehingga kaum muslimin berkewajipan melindungi mereka dari segala bentuk keburukan. Dengan demikian, mereka menjadi sekutu kepada kaum muslimin dalam perkara hak dan juga kewajipan. Tidak boleh seseorang daripada mereka yang tidak boleh dituntut seseorang atas kesalahan dilakukan oleh orang lain, sebagaimana tidak boleh memasukkan bangunan mereka ke dalam masjid atau perumahan kaum muslimin. Tidak juga boleh mereka dibebankan kezaliman berkaitan dengan pernikahan yang mereka tak setuju. Keluarga perempuan masyarakat Nasrani tidak boleh dipaksa mengahwinkan anak perempuannya kepada kaum muslimin. Mereka tidak boleh disentuh oleh sebarang kemudaratan kalau mereka menolak lamaran atau enggan mengahwinkan, kerana perkahwinan tidak boleh terjadi kecuali yang kerelaan hati. Ini seandainya orang Islam nak berkahwin dengan orang Kristian, perempuan Kristian. Apabila seorang perempuan Kristian menjadi isteri kepada seorang Muslim, maka wajib suami ini menerima baik keinginan isterinya untuk tetap dalam agamanya, mengikut pimpinan agamanya dan melaksanakan tuntutan kepercayaan agamanya. Tidak boleh dilanggar. Dalam Islam ada kebenaran untuk suami yang Muslim ini berkahwin dengan kitabiyah dengan syarat-syarat yang tertentu. Kitabiyah berarti seorang perempuan daripada agama Samawiyah, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, untuk nikahi dengan syarat-syarat tertentu. Siapa yang melanggar dan maksa isinya melakukan sesuatu bertentangan dengan urusan agamanya, maka dia telah melanggar perjanjian dengan Allah dan mendurhakai janji Rasulullah, dan dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Panjang cerita ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tapi saya nak kembali kepada topik ketika pembukaan Kota Mekah ni. Nabi memimpin tak kurang 10,000 kaum muslimin. Baginda telah pun memerintahkan supaya dibuang segala berhala dari Kaabah, begitu juga gambar-gambar yang melukiskan sekian Nabi dan malaikat. Tapi ada satu gambar yang baginda abaikan. Baginda membiarkan gambar tersebut, iaitu gambar kata Sayyid Ahmad Tayyib ini, ulama besar Syekhul Azhar ini, Imamul Akbar, yang baginda biarkan itu adalah merupakan lukisan Sayyidah Al-Azra Maryam, iaitu ibu kepada Nabi Isa AS, berserta dengan gambar itu. Walaupun Islam tidak memperakui gambar tersebut, sengaja Nabi melakukan ataupun tidak sengaja, tapi yang jelas gambar itu tak diperintahkan oleh Nabi untuk dihapuskan, kata Ahmad Tayyib. Cuma gambar itu hilang ketika Kaabah mengalami renovation dan tiang-tiangnya diganti, ditukar. Demikianlah ini dikemukakan oleh Syekhul Azhar dalam mengutip sebuah riwayat daripada Abu Walid Al-Azraqi dalam kitabnya Akhbar Makkah. Ini Al-Imam Abu Walid Al-Azraqi wafat pada tahun 220 Hijrah. Mana yang antara ulama mutaqaddimin. Jadi apa yang diajar Nabi SAW dalam budi bicara kita dalam kehidupan beragama, fiqh tadayun, berdepan dengan masyarakat yang bukan Islam, diteruskan apa yang Nabi buat ini oleh Khulafaur Rasyidun yang datang selepas baginda SAW. Salah satu yang paling popular yang saya nak bawa kepada tuan-tuan adalah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menerima kunci untuk pembukaan Baitul Maqdis selepas dikepung kota tersebut oleh umat Islam di bawah pimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka pimpinan tertinggi Kristian minta supaya Sayyidina Umar sendiri mengambil kunci untuk pembukaan kota tersebut. Jadi dalam buku Al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun, pakar sejarah dan sosiologi ini, menguraikan ketika Sayyidina Umar masuk ke kota tersebut, itu waktu asar. Maka Sayyidina Umar yang ketika itu duduk di ruangan gereja, dipersilakan oleh penguasa gereja itu untuk baginda bersalat di situ. Tapi Sayyidina Umar ini, tuan-tuan, punya jauhnya pandangan beliau. Beliau enggan salat di situ. Kenapa? Kerana nak menjelaskan, menunjukkan bimbangnya baginda Sayyidina Umar Khattab ni. Nanti kalau dilakukan perkara sedemikian, orang datang kemudian memikirkan bahawa bangunan tersebut telah jadi masjid dengan alasan bahawa Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu salat kat situ. Maklumlah Islam menjadi kuat selepas tempoh tersebut, maka tentulah penguasa yang akan datang akan mengatakan ini kami wartakan sebagai masjid kerana imam besar kami Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bersembahyang di sini. Demikian ulasan Ibn Khaldun. Jadi di sini betul atau tidak dalam riwayat dikemukakan oleh Ibn Khaldun itu, tapi jelas bahawa gereja tidak boleh diubah statusnya secara paksa.
untuk menjadi masjid atau bangunan apa pun, seperti yang termaktub dalam perjanjian Nabi kepada Najran, kepada Kristian dari Najran. Ini kita kena selalu faham tuan-tuan dalam keadaan kehidupan kita pada hari ini, iaitu dalam konteks hubungan yang harmoni berlaku di antara umat Islam dan penganut agama lain. Sikap Sayyidina Umar ni jelas menunjukkan, sampai dibuat satu perjanjian dipanggil Al-Uhda Al-Umariyah, iaitu janji Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang telah disaksikan oleh ramai para sahabat di situ, Abu Ubaidah, Muawiyah dan sebagainya. Dalam naskah perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahawa penduduk Ilya ni yang merupakan nama lain bagi Jerusalem, nama lama, nama kuno bagi Jerusalem, bagi Baitul Maqdis sebenarnya. Jadi dalam perjanjian tersebut mengatakan mereka tak boleh dipaksa dalam kaitannya dengan agama mereka. Mereka berhak memperoleh perlindungan berkaitan dengan diri, harta, gereja dan salib-salib mereka. Tidak boleh juga diruntuhkan gereja mereka ataupun dikurangkan batas-batasnya, sempadannya dialihkan. Janji itu juga menjamin bahawa tidak ada pungutan keuangan terhadap mereka, iaitu kewajipan bayar pajak yang terdahulu dinamakan sebagai jizyah, kecuali setelah mereka mempunyai kecukupan dan mampu, maka barulah mereka dikenakan bayaran tersebut. Perlu difahami tuan-tuan bahawa sikap toleransi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bukan saja membuat kaum Yahudi dan Nasrani namakan Al-Quran dengan nama Ahlul Kitab, bahkan juga pelaksanaan dilakukan kepada penganut agama Majusi yang percaya adanya dua Tuhan. Tuhan kebaikan dipanggil oleh orang Majusi ini sebagai Ahura Mazda, dan Tuhan kejahatan dipanggil sebagai Ahriman. Jadi kalau apa yang dikemukakan ini tercatat dalam naskah Betuis, maka dapat ditambah sekian banyak daripada huraian sejarah, pembuktian yang dikemukakan jauh selepas kehidupan Nabi SAW. Nabi dah wafat, Khulafaur Rasyidun pun dah wafat, datang Bani Umayyah. Tuan-tuan tahu tak bagaimana fiqh tadayun yang berlaku pada zaman mereka dalam konteks dakwah ini? Contohnya pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ini merupakan seorang tokoh yang telah mendirikan Bani Umayyah. Kita semua tahu adalah kontroversial tertentu, adalah perkara kelemahan sampai kebaikannya yang banyak untuk Islam. Maka pada zaman perintahannya ada seorang bernama Sarjun bin Mansur yang tugasnya seperti dalam kerajaan, posisinya macam Menteri Keuangan. Tugas Sarjun bin Mansur ini, seorang Nasrani ini, berlanjutan sampai zaman anaknya Yazid bin Muawiyah, sampai kepada zaman Al-Malik bin Marwan, sampai 705 Masihi tuan-tuan. Itu juga pada zaman pemerintahan Muawiyah, menghargai bakat yang ada pada orang bukan Islam. Toleransi dalam beragama ni yang kita cerita dalam konteks dakwah ini bukan berlaku dengan seruan saja, disertai dengan tindakan. Seperti ada seorang bernama Ibnu Athal. Dia ni bertanggungjawab. Pengaruhnya dalam pemerintahan Muawiyah itu begitu besar. Dia ni seorang doktor. Kerana dia bijak menangani isu kesihatan untuk negara, maka banyak jawatan diberi oleh Muawiyah kepadanya. Bahkan jangan kita tersilap faham ya. Pada zaman Nabi SAW sendiri pun, ketika Nabi hampir wafat, Nabi mengalami gering, sakit, dan ramai di kalangan perawat Nabi yang dijemput itu di kalangan bukan Islam. Ada disebut oleh Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Imam Abdul Hayy Al-Kattani dalam buku beliau Taratib Al-Idariyah. Jadi apa yang saya nak cerita kepada tuan-tuan dan Yasin ini, memahami konteks dakwah. Dakwah itu berlaku dengan berbagai cara, dan apa yang dikemukakan dalam kisah Habib An-Najjar menerusi ayat yang telah kita bentangkan sampai beliau pada pembunuhannya kerana golongan yang berada di pihak sana menentang habis-habisan, menentang Islam, maka itulah yang berlaku kepada Habib An-Najjar. Sebaliknya, dalam suasana aman, damai, maka pendekatan yang diambil, hubungan akrab yang telah ditunjukkan oleh para penguasa Muslim ini dengan masyarakat yang bukan Muslim, yang berlaku pada zaman Bani Umayyah sampailah kepada Abbasiyah, yang kalau tuan-tuan baca kisah penghargaan ataupun peluang yang diberikan kepada non-Muslim yang memegang jawatan-jawatan yang strategik. Bahkan pimpinan pada masa perangan zaman Abbasiyah seperti Israel An-Nasrani yang sampai popular dengan dipanggil nama Malik bin Al-Walid An-Nasrani, padahal dia seorang Nasara tapi punya jawatan besar dalam kerajaan kerana dia tidak menunjukkan permusuhan dan bentangan kepada Islam. Pada zaman pemerintahan Mu'tadid, ada seorang bernama Abdun bin Sa'ad. Abdun bin Sa'ad ini adalah seorang Nasrani. Dia memegang jawatan kalau ibaratnya macam Menteri Pertahanan pada waktu ini. Demikian juga nama yang dikemukakan lain yang begitu banyak dibawakan dalam sejarah Islam. Boleh kita lihat sebagai contohnya dalam sebuah buku karangan Syekh Mustafa Al-Khatib yang bertajuk Alaysat Nafsan, bukankah mereka itu juga merupakan manusia? Jadi peranan jawatan ataupun jabatan mereka yang non-Muslim ini memang besar, bukan kecil. Sampailah seorang orientalis Jerman, Adam Mies namanya. Beliau ni hidup antara 1899 hingga 1917, menulis bukunya bertajuk bahawa orang-orang Nasrani adalah pemerintah dalam negara-negara Islam di zaman kecemerlangan, kegemilangannya. Ini juga ditulis oleh Al-Imam Muhammad Imarah dan buku beliau Haqaiq wa Syubuhat Hawla As-Samahatil Islamiyah wa Huquqil Insan. Kerana ini penting untuk kita fahami agar jangan kita tersilap membaca Al-Quran
lalu kita menghukum dan bertindak mengikut apa yang digambarkan sedangkan suasananya berbeza, dan memerlukan kepada satu bentuk kefahaman yang berasaskan kepada toleransi dalam kehidupan anggota masyarakat agar terjadi dalam bentuk yang sangat baik. Jadi ini dapat dilihat dalam keterlibatan penganut berbagai agama dalam suka duka mereka di masyarakat bersama dengan umat Islam. Bahkan mereka menghadiri perayaan-perayaan baik dalam perkahwinan ataupun acara kematian untuk menyampaikan takziah. Di samping perayaan yang turun-temurun diakui oleh masyarakat, kita bukan menyeru kepada pluralism tetapi menyedarkan bahawa peranan umat Islam ini salah satu daripada tindakan akhlak yang dikemukakan, bahawa ia membawa mereka kepada satu pemikiran bahawa inilah agama kedamaian yang dibawa sesuai dengan istilah yang diungkapkan Assalamualaikum warahmatullahi itu. Tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, jadi dapat kita memahami menerusi surah Yasin yang telah dibaca ni bahawa pemilikan Allah SWT ini menguasai segala sesuatu. Dia mengandungi juga makna kekuasaan dan juga kuasanya yang penuh mengatur dan tidak dapat dialihkan ataupun diambil oleh sesiapa pun di sudut pemilikan makhluk. Kalaulah kita berkata bahawa manusia memiliki matanya, itu berarti dia sendiri yang menggunakannya. Dia melihat atas perintah yang bersumber dari dirinya. Jika ada yang mintanya melihat tapi dia enggan, dia tidak akan melihatnya. Kalau kita kata demikian, itulah dia gambaran pemilikan, kekuasaan, pengaturan yang tentu saja tidak sepenuhnya sama dengan makna pemilikan Allah SWT yang jauh lebih besar dan juga jauh lebih menguasai segala-galanya. Demikianlah sebagaimana penegasan ayat. Jadi bila Allah menyatakan di hujung ni, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Awal ayat daripada surah Yasin ini menceritakan tentang Al-Quran, menceritakan tentang Nabi, menceritakan tentang peringatan kepada mereka yang ingkar, mereka yang menentang, mereka yang mengingkari keesaan Allah SWT dan rasul-rasul yang diutuskan. Kemudian menceritakan tentang kiamat. Akhir surah ini memerintahkan Nabi untuk tidak menghiraukan keingkaran ataupun sifat derhaka kaum musyrikin. Dia juga menjelaskan bukti kuasa dan keesaan serta kiamat yang pasti berlaku, dan akhirnya diakhiri dengan penyataan bahawa kesucian Allah dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatannya, dan semua akan kembali kepadanya untuk diberi balasan ataupun diberi ganjaran. Jadi demikianlah bertemunya huraian awal surah dengan akhirnya, permulaannya, matlaknya dan juga khitamnya. Maka demikianlah kandungan surah Yasin yang mengundang setiap pembaca pendengarnya untuk lebih meyakini keesaan Allah SWT. Dan berpusatnya segala perkara itu seperti yang telah dinyatakan dalam hadis, dikemukakan contohnya dalam banyak kitab tafsir. Dalam tafsir Nasafi menyatakan, banyak kitab tafsir yang menyebutkan di hujung tafsir surah Yasin ini bahawa mufassirin ini menyebutkan satu riwayat, iaitu tentang apa yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi bahawa Nabi SAW menyatakan, inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin, man qara'a Yasin yuridu biha wajh Allah ghafarallahu lahu wa utiya min al-ajri ka'annama qara'al Qur'ana 22 marratan. Contohnya hadis Tirmizi mengatakan bahawa setiap benda itu ada jantungnya, dan jantung kepada Al-Quran dan surah Yasin. Siapa yang membaca surah Yasin ini mengharapkan keridhaan Allah, diberi keampunan padanya dan diberi kepadanya pahala seolah dia membaca Al-Quran itu sebanyak 22 kali. Walaupun hadis ini adalah pendayanya, tapi ada banyak para ulama yang juga menyatakan, contohnya Nabi SAW menyatakan, man qara'a Yasin amama hajatihi qudiyat lahu. Siapa yang baca surah Yasin, dia memiliki hajat-hajat yang tertentu, maka Allah akan menunaikan untuknya, maka ditunaikan untuknya. Itu juga disebut oleh Imam Nasafi di hujung tafsir surah Yasin, man qara'aha in kana ja'ian ashba'ahu Allah wa in kana dham'an arwahu Allah wa in kana uryanan albasahu Allah wa in kana khaifan amanahu Allah wa in kana mustawhishan anasahu Allah wa in kana faqiran aghnahu Allah wa in kana fi sijni akhrajahu Allah wa in kana asiran khallasahu Allah wa in kana dhallan hadahu Allah wa in kana madyunan qadallahu dainahu min khazainih. Jadi dalam kenyataan yang dikemukakan di sini bahawa siapa yang baca surah Yasin dengan mengharapkan keridhaan Allah, baginya keampunan. Siapa yang baca dalam keadaan kelaparan, Allah akan beri kepadanya kenyangan. Siapa yang baca dalam keadaan kehausan, Allah beri kepadanya hilang hausnya. Orang siapa yang baca dalam keadaan kemiskinan, tidak ada pakaian, Allah akan pakaikan untuknya baju pakaian. Siapa yang baca dalam keadaan takut, Allah akan melapangkan baginya, menghilangkan rasa ketakutan itu. Siapa yang baca dalam keadaan merasa dirinya keseorangan, maka Allah akan menjadi pendamping. Siapa yang baca dalam keadaan kemiskinan, Allah akan beri kekayaan untuknya. Siapa yang baca dalam keadaan dipenjarakan, Allah akan keluarkannya dari penjara. Siapa yang baca dalam keadaan dia ini merupakan seorang tawanan, Allah akan melepaskan untuknya.
Siapa yang baca dalam keadaan kehilangan petunjuk dalam hidup, Allah akan bagi hidayah kepadanya. Siapa yang baca dengan mengharapkan dilepaskan daripada masalah hutang, Allah akan mengeluarkannya daripada masalah hutang. Sebab itulah dia dipanggil dengan nama Ad-Dafi'ah Al-Qadiyah, tadfa' anhu kulla su'in wa taqdi lahu kulla hajatin. Maka dipanggil dengan nama Dafi'ah, iaitu yang menolak segala keburukan dan mudah-mudahan ditunaikan segala hajat dengannya. Sekianlah surah Yasin yang dapat kita fahami. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan untuk mengamalkannya dan segala isi yang terkandung dalamnya punya kekuatan untuk membantu kita menjadi orang lebih baik dalam penghayatan kita pada Al-Quran dan tadaburnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.